Tepuh ingin tahu apakah kaedah yang digunakan pakai oleh pihak kerajaan negeri bagi memastikan rakyat yang terlibat dalam permohonan rumah mampu milik RMM terdiri daripada kalangan golongan yang benar-benar berkelayakan. Untuk makluman Datuk Diputi Ketua dan seluruh ahli dewan sekalian, bagi memastikan mereka yang benar-benar layak mendapat atau memiliki rumah milik ini, oleh kerana kita memang rumah kita rahat, bagi nak pastikan mereka yang ada kelayakan. Yang pertama sekali, kita telah menetapkan syarat-syarat dia, siapa yang layak. Dan syarat-syarat ini dimasukkan dalam sistem e-perumahan, yang mana semua yang nak memohon rumah milik mesti memohon melalui laman web e-perumahan kita, yang versi yang terakhir itu versi 3 yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar pada 13 Oktober baru-baru ini dan telah mula beroperasi 17 Oktober 2021, yang mana setiap pemohon dia mesti mengikut laman web tersebut, mana-mana yang layak secara automatik, sistem yang akan mengawalnya, bukan manusia. Ini sistem yang akan mengawal, yang layak akan terus boleh meneruskan pengisian selanjutnya. Mana yang tidak layak dia akan reject situlah. Tidak ada manipulasi oleh manusia. Ini sistem kita untuk berlaku adil. Jadi tidak ada apa nak dikomplain lah. Dia ada automatik. Setelah itu nama-nama ini bila ada rumah telah siap akan diserahkan pada jabat daerah. Jadi kita jawatan kuasa pemilih rumah di peringkat daerah yang dipenguruskan oleh Tuan DO sendiri. Dan ahli-ahlinya adalah pegawai dan sebagainya dan wakil daripada Don-Don. Dia yang pengurusi lah, tuan pegawai daerah sendiri. Setelah itu selesai di peringkat daerah, dia akan bawa balik kepada SOK bahagian perumahan untuk ditemuduga. Sebab apa kita perlu temuduga? Ada kadang-kadang yang mohon dah lama, bila tarikh yang kita nak beli rumah, yang dia dah beli rumah sendiri pun dah ada. Ada setengah dapat tanah anugerah kerajaan pun dah ada. Dan ada setengahnya pendapatan sudah melebihi kelayakan dan sebagainya. Ada beberapa perkara yang perlu disemak secara fizikal bahagian perumahan. Setelah itu, nama tersebut akan diangkat ke jawatankuasa perumahan pemilih rumah di peringkat negeri yang diketuai atau yang dipengurusikan oleh UPN, oleh pengarah UPN ataupun Jabatan Usaha Bahagian Pembangunan. Jadi di sana saya rasa itu satu sistem yang kita buat yang agak telus, dan UPN terus bila dah di-endorse di UPN, terus ini akan diserah balik kepada perumahan untuk pengagihan rumah tersebut ataupun untuk pengundian dan sebagainya. Itu sistem yang kita gunakan untuk memastikan betul-betul mereka yang layak akan mendapat hak mereka. Yang tidak layak itu dengan maaf lah, yang tak layak tak dapat lah. Dan tidak ada campur tangan mana-mana pihak dalam memanipulasi keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa yang telah saya maksudkan tadi. Terima kasih, Datuk Yang Bertua. Ya. Hormat Datuk Yang Dipertua, saya merakamkan ucapan tahniah di atas sistem yang cukup baik dan transparan untuk kita agihkan rumah. Boleh saya mohon kepada pihak kerajaan untuk memaklumkan kepada kita, kepada Dewan, syarat-syarat untuk memiliki rumah mampu milik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih Yang Berhormat Tepuh yang ingin tahu syarat-syarat yang ada dalam sistem kita bagi memastikan pemohon faham. Sebab bukan semua yang mohon tu cukup syarat. Yang cukup syarat memang tak dapat diteruskanlah pengisian dalam sistem kita. Sudah berlaku tapisan di situ. Yang pertama, pemohon mesti ada pemohon atau pasangan. Yang mohon itu mesti merupakan rakyat Terengganu yang menetap dalam negeri Terengganu. Jadi kalau menetap di luar Terengganu, setakat ini kita sistem tidak akan terima lah. Gitu. Kita nak yang rakyat Terengganu duduk di Terengganu dulu. Itu yang pertama kita. Yang kedua, mesti berumur 21 tahun ke atas. Yang muda, kita tidak, sistem tidak akan terima. Dan juga tidak melebihi 50 tahun. Jadi kalau umur 50 tahun, dia kena guna sama ada anak dia dan sebagainya lah. Sebab ini kita kira tempoh pinjaman tu, kalau tak sempat nak habis bayar. Itu syarat yang diletakkan. Ataupun boleh dipertimbangkan dengan syarat mempunyai jaminan bayaran daripada ahli keluarga. Boleh juga 50 tahun, tapi mesti ada jaminan ahli keluarga, anak dan sebagainya yang umur bawah daripada 50 tahun.
Seterusnya, pemohon dan pasangan belum pernah memiliki rumah. Dah ada rumah dah, automatik. Sistem ni akan tolak. Lepas itu kata kadang-kadang orang boleh di sini, orang boleh tipu kita. Orang boleh, bukan tipu lah, minta maaf lah. Salah guna pula. Boleh tidak mengisytiharkan bahawa dia ada rumah. Maka sistem terima. Lepas itu perlu temuduga pula. Untuk pastikan bahawa betul-betul yang diisi itu sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Yang kelima, pemohon dan pasangan tidak pernah menerima tanah anugerah kediaman daripada pihak kerajaan. Sebab ada pemohon yang mohon tanah anugerah, sama-sama mohon rumah. Jadi dia dah dapat tanah anugerah yang bayar premium yang begitu rendah. Dia dapat rumah pula, rumah subsidi pula. Jadi dua kali atas orang ni, kita akan berlaku ketidakadilan kepada orang lain. Jadi bagi peluang seramai-ramainya boleh, insyaAllah. Ya, dengan seterusnya, pendapatan isi rumah pemohon dan pasangan mesti antara 1,500 hingga 4,000 ringgit sebulan. Kalau kita ambil rendah pada 1,500, pengalaman kita dan rekod kita, mereka tidak mampu untuk bayar. Sebab ini bukan rumah cuma. Rumah terpaksa bayar ansuran bulanan. So, kalau kurang 1,500 akan berlaku tunggakan, tidak bayar dan sebagainya. Akhirnya terpaksa diambil tindakan untuk menamatkan sewaan atau sewa beli tersebut. Ini perkara yang malah lah. Tak mahu benda perkara itu berlaku. Dan mereka yang berpendapatan 1,500 ke bawah boleh mohon rumah PPTS dan sebagainya. Ada lagi agensi-agensi yang menangani mereka yang pendapatan rendah daripada 1,500. Yang lebih sangat, dia boleh beli rumah lebih mahal lah. Yang 4,000 ke atas. Seterusnya, pemohon dan pasangan dari pejabat awam hanya yang bergrade 1 hingga 22 sahaja. Pejabat awam juga ada peluang, tapi grade 1 hingga 22 sahaja. Bagi pemohon yang mempunyai isteri yang lebih daripada 1, tak masalah, muslimat sensitif sikit, tapi kita pasal lupa. Sebab ada permohonan yang lebih daripada 1, isteri kedua, ketiga dan keempat layak dipertimbangkan sekiranya mempunyai pendapatan bulanan tidak melebihi RM 2,500. Jadi kalau isteri itu pendapatan dia kurang daripada 2,500, itu layak untuk kita pertimbangkan. Sebab ialah tak boleh duduk serumah dua orang ni, susah. Tak tahulah, saya belum ada pengalaman lagi, mungkin ada pengalaman tahulah. Dia duduk rumah sia-sia juga. Duduk sebombong kan, lain cerita jadi. Bombong hilang. Yang keseterusnya, penerima hanya layak memiliki RMN ataupun RPMM sekali sahaja. Dan sekiranya rumah tersebut telah dijual, maka ia tidak lagi layak untuk memohon rumah mahu milik. Jadi chance cuma peluang hanya sekali seorang saja. Kalau beri rumah dia jual, nak mahu pula, automatik kita akan tolak dalam sistem kita. Sekian untuk makluman yang dibetul, Datuk Yang Tua dan Surah Dewan sekalian. Terima kasih.